Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika wa a'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni kita dipertemukan dalam satu halaqah ilmu secara atas talian, ini online. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, banyak kebaikan yang patutnya kita lagi lakukan, ya. Bertambahnya nikmat ni, nikmat yang wajib kita syukuri dengan cara melakukan atau menggunakan kepada ketaatan. Tiada alasan lagi untuk kita untuk mendapatkan petunjuk dengan majlis ilmu, melalui majlis ilmu, ya. Dengan kemudahan yang ada sekarang ini, maka tiada alasan lagi sebenarnya. Mudah-mudahan dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahi, tak ada satu pun hal keadaan yang Allah jadikan di dunia ini, tak ada satu pun yang Allah jadikan di atas alam jagat raya ini, langit fis sama wal fil ard, untuk ingkar kepada Allah Ta'ala. Tak ada. Semuanya Allah jadikan adalah untuk
taat kepada Allah SWT. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih seluruh kejadian di langit dan di bumi. Maka apa saja kejadian makhluk, yang ini lawannya khalik, selain daripada khalik ini makhluk yang Allah jadikan, semuanya sebenarnya adalah untuk tasbih, memuji Allah, menyucikan Allah SWT. Maka sidang jemaah yang muliakan Ta'ala, maka bertepatanlah dengan kejadian makhluk yang bernama khalifah manusia, menjadi peneraju ketua untuk memimpin seluruh apa yang ada atas muka bumi ini, terutama pada diri kita dan sekeliling kita, untuk kita gunakan, untuk kita bawa kepada Allah SWT, untuk palingkan hati kita daripada makhluk. Pada pagi yang penuh barakah ini kita akan bincangkan bagaimana yang dikatakan berpaling hati daripada makhluk. Sedang jemaah yang muliakan Ta'ala, hati ini tempat yang paling penting. Para ulama syarahkan antara amalan yang mesti kita tidak boleh berhenti. Ini apa? Membersihkan hati. Membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, memasukkan dalam hati sifat-sifat mahmudah. Hati ini satu anugerah Allah, yang mana Allah anugerahkan kepada manusia, makhluk yang bernama manusia ni. Wa nafsi wa masawaha, Allah sempurnakan kejadian manusia dengan Allah berikan rasa dalam hati kita ini. Tapi rasanya bagaimana yang kita nak bina? Apabila kita gagal membawa hati kita untuk rasa bertuhan, rasa kehambaan, maka disitulah akan datangnya kerosakan dan kepincangan. Maka sepanjang hidup kita ini, sepanjang hidup kita, daripada celik mata kita, daripada sakwa kelahiran kita, bermula dengan mumayyiz, akil balik, dan sehingga sekarang ini, misi kita adalah nak palingkan hati daripada makhluk menghadap kepada Khalik, menghadap kiblat yang sebenar, menghadap kiblat yang sebenar. Baik, dalam dia kata berpaling hati ini tidak melihat. Hati ada penglihatan, penglihatan mata hati yang dipanggil ainul basirah. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nak berpaling hati daripada makhluk, kena menyatakan hanya Allah sahajanya esa. Itu pernyataan yang pertama. Dan hanya Allah Ta'ala sajalah yang wujud. Selain daripada Allah, selain daripada Khalik, makhluk, fan, kullu fan, bilasa. Maka bila Allah saja yang wujud, hati kita ni, ni kata iman ni, nak palingkan hati ni adalah dengan kerja iman. Maka di situlah segala Allahus samad, segala hajat, segala tujuan, segala keperluan, segala kemahuan, itu mesti ditujukan kepada Allah SWT. Dia kata lain, hati ini mestilah memandang ataupun melihat kebesaran Allah terlebih dahulu, tak ada yang lain. Tak ada. Maka kerja hati adalah melihat kebesaran Allah. Kerja hati adalah untuk merasakan kebesaran Allah. Wa imma kita sedang beramal, kita sedang baca Quran, kita sedang melakukan solat, mendirikan solat, kita sedang melakukan segala amalan yang ada. Intipati daripada seluruh amalan, perbuatan itu mestilah lahir daripada hati yang melihat kebesaran Allah, merasakan kewujudan Allah Ta'ala, merasakan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka bagaimana nak berpaling hati ini adalah dengan kita benar-benar melihat hanya saja Allah saja berkuasa. Dalam tiga kata lain, maksud yang kita nak tanamkan di sini adalah kekuasaan yang untuk memenuhi segala keperluan kita, segala hajat kita. Kekuasaan, tak ada kuasa yang boleh memenuhi hajat kita. Hari ini kita letak kuasa ni pada memenuhi hajat. Ni fokus utama kita perbincangan pada pagi ini adalah memenuhi hajat. Dok kita nampak ada kuasa lain
yang boleh memenuhi hajat kita. Wallahi tak ada. Tak ada kuasa lain yang boleh memenuhi hajat kita. Tumpuan hajat kita hanya kepada kuasa Allah. Allahus Samad. Semua dunia dan akhirat. Hajat di dunia, hajat di akhirat. Hajat di dunia, hajat di akhirat. Dua-dua hajat. Fi kulli hajat. Cuma bila kita gagal, merasakan gagal, menghadap hati kita, kiblat kita kepada Allah SWT, maka di sinilah berlakunya pertembungan. Berlakunya pertembungan. Bahawa kita menyangkakan dengan nafsu itu, gangguan. Hati kita ni ada gangguan. Gangguan apa? Nafsu. Perasaan. Jiwa dan perasaan. Perasaan yang tidak ditundukkan dengan iman. Tak ada kekuatan kita untuk menundukkan nafsu tadi kerana iman kita. Hati kita ini jauh daripada berharap kepada Allah. Kita pun tiada ilmu yang benar. Jahil kita. Manusia itu yang jahil. Maka dia tiada kekuatan hati dia untuk menundukkan perasaan. Maka pengharapan dia akan menuju kepada selain Allah. Perasaan ni contoh ya. Bila manusia itu dia berharap nakkan kasih sayang. Dia berharap nak kasih sayang. Hati bermula kerja hati kan. Allah campakkan pada hati ni satu perasaan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah, perasaan, rasa. Ini anugerah Allah. Tetapi kerana rasa tadi tidak dibimbing dengan iman, tidak ditujukan, tidak dihadapkan kepada Allah SWT dengan ilmu yang benar, maka pengharapan kita itu berpaling kepada makhluk. Dengan contoh harapan nak hidup bahagia, harapan nak hidup berkasih sayang, harapan nak hidup sihat, harapan kita kalau boleh hidup kita ini tiada apa yang berlaku, harapan kita berharap orang sayang kita. Ini semua yang datang dari hati. Hati yang telah Allah campakkan perasaan tadi dari awal, dari afidah ni, sepatutnya untuk kita sedar, untuk kita faham, untuk kita hayati. Yang kita harapkan tadi, kasih sayang tadi, kebahagiaan tadi, kekuatan tadi, itu tidak boleh ada pada makhluk. Harap kita kasih sayang pada makhluk tak boleh. Sebab melihat kita bahawasanya hanya kasih sayang itu hanya wujud pada Allah. Bahawasanya hanya kita melihat dengan hati yang benar, rezeki itu hanya wujud pada Allah. Hanya kita melihat dengan hati yang jelas, hati yang benar, bahawa kekuatan itu hanya pada Allah. Maka penglihatan yang benar ini mesti kita bangunkan dengan ilmu yang benar, dengan syarah yang berterusan, dengan penyucian yang berterusan. Maksudnya kembalikan pengharapan yang kita harapkan itu hanya pada sifat kebesaran Allah. Wa imma kita nak senang di dunia, nak dunia pun, dunia, nak makan, nak minum, nak tidur, itu semua Allah yang mengadakan. Itu sifat tu. Kalau kata makan, macam mana letakkan makan pada Allah? Bukan makan tu makhluk. Ya, makhluk itu sifat asalnya tiada. Sifat asal makhluk itu tiada. Bermulanya tiada. Bermulanya, ada permulaan makhluk ni. Allah tiada permulaan. Wa awwal wal akhir wal zahir wal batin. Bermula tanpa ada permulaan. Dia hanya awal tanpa ada permulaan. Makhluk ada permulaan. Ada permulaan kita apa? Mati. Tiada. Maka kalau kita memikirkan nak ada apa? Nak ada duit. Nak ada apa? Nak ada isteri. Nak ada apa lagi? Isteri lagi, Ustaz. Isteri lagi. Amboi, banyak nampak? Itu Al-Quran kata azwajina jama'. Tak kisahlah berapa kamu nak ada. Kamu ada 4 orang isteri ke? Kamu ada nak berapa duit banyak ke? Silakan nak ada. Tapi ingat, ada sifat siapa? Dan itu kena faham dulu. Hajat kita kepada Allah yang maha ada. Ya Allah, aku berhajat kepadamu, Ya Allah, yang maha ada. Mengadakan makan untuk kita. Ni boleh cerita buat rezeki lagi.
Baru cerita makan dunia, rezeki itu sifat dia. Nak rezeki lagilah total pada Allah. Berhajat kita hanya pada Allah yang maha memberi rezeki. Razzaq. Aku berhajat rezeki kepada Allah. Maka bila hajat kita itu diletakkan pada tempat yang benar, hajat kita itu diletakkan pada kekuasaan yang benar, maka sesekali tidak akan ada kekecewaan. Sebab kita telah menyangkutkan, meletakkan pada sifat yang benar, sifat yang kekal, qadim, sifat yang kekal. Ini dengan ilmu sidang jemaah yang mulia Ta'ala. Dan ilmu pula yang dibimbing dengan kolbu, ilmu yang menundukkan nafsu. Maka bila kata manusia itu berharap dan berhajat hanya kepada Allah, maka datanglah tuntutan dan suruhan sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu maksudnya perbuatan makhluk. Hajat kita tadi tidak boleh dimakhlukkan, tidak boleh dibendakan, tidak boleh disandingkan, tidak boleh disekutukan. Contoh kalau nak rezeki. Nak rezeki, duk kita buat amalan-amalan yang khurafat. Konon-konon rezeki pun datang. Rezeki datang dengan amalan khurafat. Ustaz, macam mana nak tahu amalan yang khurafat? Apabila kita menggunakan sesuatu benda dan perkara, itu adanya padanya itu kekuasaan. Kita nampak kuasa pada benda. Tu. Kita nampak kuasa pada benda. Kita nampak kuasa apa? Oh, contoh kuasa dengan mengadakan perkara ini, maka larislah perniagaan aku. Ada kuasa. Kita letakkan kuasa itu. Yang itu yang salah. Adapun kalau kita beramal, tapi kita tak ada daya dan kuasa pada amalan itu untuk mendatangkan apa pun manfaat dan mudarat. Sebab hajat kita hanya pada Allah. Yang mendatangkan hajat kita bukan amalan kita. Yang mendatangkan hajat kita bukan perbuatan kita yang kita lakukan, yang kita sangka kita datangkan. Oh, dia ni rajin solat. Oh, dia ni rajin puasa. Oh, dia ni rajin apa? Baca Quran. Oh, dia ni rajin amalan. Oh, sebab itulah dia mudah dapat semua benda. Oh, hajat dia kabul. Sebab apa? Patutnya sebab Allah yang kabulkan hajat dia. Tapi mestilah ada kerja. Takkan semudah itu. Ataupun adakah hajat itu boleh kabul semudah-mudah itu, Ustaz, dengan sesiapa saja? Kalau ikut kuasa Allah, fi kulli hajat, ini Allah boleh kabulkan hajat sesiapa saja. Tetapi kena ingat, hajat yang dikabulkan tanpa taat, maka ia datang mengundang maksiat, maka ia datang dengan bala Allah Ta'ala. Allah boleh kabulkan hajat kita tanpa solat, boleh? Tanpa puasa, boleh? Kita buat maksiat, tak nak dengan majlis ilmu, ataupun kita sangka kita sudah berilmu, maka kita pun kata cukuplah dengan amalan aku saja. Bukan cukup dengan Allah. Dia rasa cukup dengan amalan dia. Tak nak selalu dengar perbahasan-perbahasan tentang akidah begini. Perbahasan tentang kehidupan disangkakan macam hidup aku nak bahas apa lagi. Jadi dia menyangkakan diri dia yang membangunkan, mengadakan. Ini semua kerja-kerja yang boleh merosakkan hati. Walhal apa pun hajat, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah amalan kita yang kita bangunkan tidak membawa pada kekecewaan. Tak adalah beramal, saya dah beramal Ustaz, tapi tak kabul lagi hajat saya. Dia takkan wujud statement begitu. Dia takkan wujud satu sifat yang lemah. Kita tak nak beramal dalam keadaan kita bersangka-sangka dengan Allah. Beramal kita beramal bersangka-sangka dengan Allah. Kita sangkakan, oh ni aku amal ni mesti murah rezeki aku. Tutup tak murah. Tutup Allah uji susah. Bukan dah beramal waqiah boleh jadi senang ke Ustaz? Bukan beramal surah waqiah nanti boleh jadi senang ke? Itu bila Allah kabulkan hajat senang kita. Kita jangan sandingkan hajat kita pada amalan kita. Poin kita hari ini, kita nak palingkan hati kita daripada berhajat kepada makhluk selain Allah. Itu makhluk lah. Kita nak berhajat hanya kepada Khalik Allah. Hajat aku hanya pada Allah, jelas. Bila kita berhajat kepada Allah, apa yang kita kena lakukan adalah memastikan hati kita sentiasa menghadap Allah Ta'ala.
Dengan cara mana? Dengan kekuasaannya. Menghadap dengan kekuasaannya. Kita melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Kita menafikan segala perkara yang mendatangkan hal keadaan kita. Bukan sebab benda, bukan sebab amalan kita, bukan sebab yang lain, sebab Allah. Ini kena jelas. Supaya kita tidak ada dipanggil lemah. Bersangka kita dengan amalan. Bersangka kita dengan perbuatan kita. Kita berhijrah, kita berubah, tutup ujian makin susah. Tutup orang makin pulaukan kita. Tutup kita semakin rasa, lepas satu-satu perkara hilang. Jadi kita nak kata apa? Nak kata hajat kita itu tak dikabulkan Allah, maka kita pun melemahkan amalan, maka kita pun pelan-pelan meninggalkan amalan, atau kita beramal kerana berhajat. Ini satu perbahasan yang mesti kita perhalusi dalam kehidupan kita. Kita beramal kerana kita mengenal Allah, kerana kita ni makam hamba, kita makam bekerja dengan Allah. Hajat kita itu ditunaikan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hajat kita itu ditunaikan hanya oleh Allah SWT. Maka kita hanya bekerja dengan Allah SWT. Nah, kita nak mengekalkan kefahaman begini. Beramallah kerana kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan kita melihat diri kita ini siapa. Kita kenal Allah itu Rabb, Khalik, kita ni makhluk. Kita ini hambanya. Bila status hamba, kita hanya menyembahnya, bekerja untuknya, melakukan kerananya. Quran, bukan kerana apa-apa, bacalah, tak ada masalah. Tapi kerana dia. Kita solat kerana dia. Puasa kerana dia. Semua kerana dia. Tak ada kerana susah, kerana senang. Tak ada. Jangan tertipu. Jangan dengar fadilat dulu baru kita nak beramal. Tapi beramallah sehingga Allah berikan fadilatnya. Setiap amalan ada fadilahnya. Tapi bukan beramal kerana fadilat dia. Beramal sebab kita kenal kita ni siapa. Kita ni pekerja dia. Kita ni hanya pelaku kepada suruhannya. Maka lakukan tanpa berkira-kira. Tanpa berbelah bagi hati kita. Tanpa melihat keadaan kita. Jangan beramal sebab melihat keadaan kita. Kalau kita beramal melihat keadaan, maka di saat berubah keadaan, kita tidak akan beramal lagi. Kita tak akan dengar majlis ilmu lagi. Kita tak akan duduk dalam suasana halaqah zikrullah lagi. Kita tak akan menjaga amalan-amalan yang kita dah lakukan. Untuk apa? Untuk apa kita lakukan? Bukannya dapat pun hajat Ustaz. Saya mula. Ataupun kita buat kerana apa? Kerana kita nak dilihat, itu lagi. Nak ditunjuk kepada orang yang kita sudah berubah. Ataupun kita beramal sebab kita dah berubah. Lalu kita kata, yelah bila lagi takkan nak jahat je kan. Kita berubahlah. Malu ke orang katanya. Bukan. Kita beramal sebab kita mengenal diri kita ini hamba dia. Cukup. Khalas. Titik. Kita beramal sebab kita mengenal kita ni hambanya. Dia adalah Rabb kita. Dia berhak menyuruh kita melakukan apa saja yang Allah suruh lakukan. Allah suruh sujud. Samina wa ata'na. Sujud tanpa memikirkan keadaan kita. Jangan kita beramal. Jangan kita beramal menghadap kepada keadaan. Beramallah menghadap kepada Allah. Menghadap kita. Menghadap kita hati kita benar-benar kepada Allah tanpa memikirkan keadaan kita. Baik. Di saat keadaan kita yang sedang kita lalui itu, barulah kita pergi lihat keadaan. Kita tengok keadaan. Kita tengok keadaan kita, keadaan susah. Maka bila kata susah, maka berharaplah kepada Allah. Itu betul. Jangan beramal sebab nak senang. Jangan beramal sebab susah. Sebab orang hina, sebab orang keji, rasa kita lemah, lalu kita beramal mencari kekuatan. Ya, kira baguslah. Tetapi jangan sampai begitu selama-lamanya. Kita bangkit beramal sebab kita sedar.
Kita sedar yang diri kita ini adalah hamba-Nya. Ya Allah, aku hamba dia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Sebab Allah dah jadikan kita. Kalau anak kita tanya kenapa solat, sebab Allah jadikan kita. Kenapa kita kena puasa, Allah jadikan kita. Ini semua suruhan Allah. Suruhan Allah, buat saja. Sahaja aku, sahaja, buat je. Tapi iblis licik. Setiap perbuatan kita, amalan kita, dia akan kaitkan dengan keadaan kita. Hati-hati jemaah sekalian. Dia akan kaitkan dengan keadaan kita yang jemaah. Sebab tu peribahasa kita, hati-hati. Jangan sampai hati berpaling daripada Allah, berharap kepada makhluk. Hati-hati jemaah sekalian. Maka nak menjaga hati ini supaya tidak berpaling kita daripada Khalik, kita sentiasa istiqamah, hati kita berharap kepada Allah, maka kita kena sentiasa duduk dalam zikrullah, zikir kepada Allah. Ini kata zikrullah itu duduk dalam majlis zikrullah, selalu duduk kena ingat. Sebab hati kita, sebab buat mungkin kita boleh buat, tapi hati itu berpaling. Kita mungkin melakukan amalan itu, kita bimbang ada kesedaran lain yang mendorong kita, bukan sedar diri kita ini siapa. Kita nak beramal sebab kita sedar diri kita ni siapa. Dan wallahi, beramal sebanyak gunung mana pun tak mengubah diri kita ni siapa. Macam kita lah bekerja banyak-banyak, kerja kuat-kuat, tak berubah jadi bos pun. Kan? Yang mana kerja kuat-kuat, workaholic lah sampai kerja tak cukup, orang tak cukup tanah kan. Takkan berubah jadi bos pun. Kerjalah banyak macam mana pun. Bos tetap bos, pekerja tetap pekerja. Kamu kerja banyak, macam mana pun, kamu takkan ada kuasa kat company ni. You just a workers. Kamu hanya pekerja saja. Agak kamu kerja, sampai kamu bosan, kamu tak suka, kamu berhenti. Bos ni, macam tu pula cengih dia. Kita pekerja. Beramallah banyak macam mana pun. Sedar tak kita sebagai hamba? Ataupun kita beramal sebab kita sedarnya kita ni layak dapat? Nak layak dapat apa yang kita nak? Tak. Jangan begitu sudah jemaahnya Allah. Maka beramal kita, itu jangan kita sibuk nak melihat keadaan kita. Ada kita ustaz, bila ajak jom kuliah, dia katakan kita nak riak. Tidak. Riak tak ada kena mengenai dengan keadaan begitu. Riak ini tidak. Bukan dihukum dengan perkataan orang. Riak itu diukur oleh hati kita dengan Allah SWT. Mengajak, itu tugas kita. Ajak orang. Da'a ilallah. Dia dengar tak dengar, dia nak ikut tak ikut, itu dia punya pasal. Tugas kita ajak. Tugas saya sampaikan. Orang suka tak suka dengar, orang nak dengar tak dengar, itu bukan tugas saya. Tapi pastikanlah kita sampaikan benda yang tidak membuatkan orang tak suka. Atau perkataannya buruk-buruk lah. Selagi mana perkataan itu benar, membawa kepada Allah, tetapi orang tak suka dengar, kita tak boleh buat apa. Ustaz, jika kita beramal pada Allah, tapi ada ahli keluarga yang lain melihat kita sebagai menunjuk depan mereka, macam mana kita hadapi masalah ni? Nak pencerahan. Istiqomah beramal. Kita beramal ni, kalau betul kita buat kerana Allah, kita takkan lihatlah masalah. Masalah sekarang kan, orang kata, alah, beramal lah tu. Nak nunjuk lah tu, alah ustaz tu. Kahwin lebih nak nunjuk lah tu. Ini mesti sebab nak tunjuk dia power ke? Mesti dia istiqomah nak pergi solat tu sebab nak tunjukkan dia begini ke? Orang menyangka ke atas kita. Tapi jaga sangkaan kita pada Allah. Kita beramal bukan sebab apa-apa. Kita beramal sebab kita mengenal diri kita siapa. Lalu lakukan sekonsistennya. Buat. Ini ujian. Allah tengok. Kenapa Allah datangkan orang buruk ketika di saat kita melakukan baik? Allah nak tengok adakah kita benar-benar baik. Kenapa Allah datangkan orang buruk? Cabar kita. Penunggang agama, dicabar kita. Cakap pasal agama tapi tak buat, dia cuba nak lemahkan kita. Dia cuba nak buruk-burukkan kita. Orang yang mengenal dirinya buruk, dia takkan terkesan dengan kata buruk. Dah kenal dia aku buruk. Dah memang aku buruk, sebab tu aku beramal. Mungkin kau dah baik, kau tak perlu beramal. Aku beramal sebab aku buruk. Orang yang mengenal dirinya buruk, dia takkan terkesan dengan kata buruk. Dah kenal dirinya buruk. Orang kata buruk pun, it's okay. It's okay. Terima kasih mengingatkan diri aku yang buruk. Memang asal aku buruk. Orang yang mengasalkan dirinya buruk, dia takkan memburukkan orang.
Tak kisahlah umur dia tua ke, muda ke, jawatan ke, apa ke, tak terkesan pun kemuliaan itu. Tak ada mulia sebab tua, tak ada mulia sebab muda, tak ada hina sebab tak ada harta, tak ada mulia sebab ada harta, tak ada. Hina mulia dekat Allah, sisi Allah. Iblis kalau nak ikut sini yang paling tua, iblis paling tua. Tapi dialah yang paling hina. Iblis paling senior, paling tua. Tapi dialah sekarang yang kedudukan carta yang paling hina. Kita cakap ini sebab Allah sendiri yang menghina kejadian. Kana minal kafirin. Iblis nak kata tua itu mulia. Iblis paling tua. Di mana tempatnya? Hina sehina-hinanya. Sebab apa? Sebab dia melihat diri dia itu. Dia berhajat kepada mulia. Nampak hajat ni? Dia hajat kepada diri dia. Sebab tu kita nak mulia, hajat pada Allah. Tentu nak mulia, sedang jemaahnya nak mulia, boleh. Hajat pada Allah. Mulia pada Allah. Bukan mulia pada kedudukan. Kalau nak kemuliaan, cari Allah. Ya Allah, muliakan aku, Ya Allah. Doa, minta kemuliaan. Boleh? Tapi jangan kita beramal kemudian kita rasa kita mulia. Tak boleh. Hati-hati dengan hati yang kotor, yang senang merosakkan amalan. Hati-hati. Takkan berubah keadaan diri kita. Takkan berubah kedudukan diri kita. Jadi, Allah memang datang uji kita. Datang orang yang buruk, memburuk-burukkan perbuatan kita. Padahal kita nak buat baik. Tapi dia kata, alah. Kamu, alah. Nampak? Allah, dia cuba meremehkan amalan kita. Tapi ingat, setiap yang datang itu adalah untuk menguji keadaan hati kita. Berharap pada Allah atau makhluk? Kalau orang yang berharap hanya pada Allah, dia takkan terhina lah dengan kejian makhluk. Sebab dia harap mulia pada Allah. Bukan harap mulia pada makhluk. Dia tak harap pun pujian. Wa imma sedang beramal pun dikeji pun, it's okay. Sebab kita berharap pada makhluk kan mulia pada Allah. Kita berharap pada Khalik, tidak berharap pada makhluk. Wa imma contoh para isteri. Anda buat baik dengan suami. Punya baik buat beramal. Tapi suami tak hargai. Siap kadang-kadang keluar pula kata-kata caci maki. Apa yang anda nak buat? Anda nak frah menungging kat situ? Anda nak terasa hati sentap sana sini? Kalau anda frus menungging, sentap sana sini, bimbang-bimbang, anda berharap beramal itu nakkan pandangan suami. Orang yang dah bebas daripada pandangan makhluk ini, dia tidak akan terkesan dah dengan keadaan. Orang nak kata ni dia alim ke, dia pura-pura alim ke, alim kucing ke, dia ini bajet bagus ke, bajet alim ke. Biarkan. Sebab kita buat ini adalah untuk hubungan kita dengan Allah. Kena ceramah semalam. Saya online semalam. Pum keluar perkataan, sial lah kau katanya. Biarlah dia nak kata kita sial ke. Nak kata kita ni, apa perkataan lah, biarlah. Sebab kita ceramah bukan nak tarik dia faham. Sebab ini tugas. Allah dah bertanggungjawab ke atas diri kita. Beramal kita dengan dakwah ni, mengajak orang ni. Bukan sebab nak orang buat orang suka. Sebab nanti Allah tanya, kamu dah menyampaikan tidak? Dah ya Allah. Okey. Orang nak marah tak marah, itu bukan urusan kita. Bantai dia nak marah kita pagi-pagi, tengah pagi pagi buta ni marah, nak buat macam mana? Kan? Kita menyampaikan. Jadi janganlah lihat makhluk, jangan berharap kepada makhluk. Itu maksud jangan berharap pada makhluk ni. Itu maksud dia. Jangan suruh ustaz. Dia tidur lagi tu. Kokot lah. Dia pun bangun juga. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Sedangnya banyak mulakan Allah Ta'ala. Maka kesimpulan. Kita apa yang perlu kita lakukan adalah. Bila pertama kita bangunkan hati kita ini. Hati kita ini bangun dengan kefahaman. Fahamkan. Bila kita bangunkan kefahaman yang benar. Ini pun satu ni. Buat terlintas ni. Bila kita berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk, janganlah kita banyak show off untuk makhluk. Itu pun satu. Jangan banyakkan tunjukkan diri pada makhluk. Terutamanya wanita. Jangan. Kita nak berdakwah-dakwah saja. Sambil berdakwah ada muka pula. Marilah berubah jadi baik. Allah tak pandang rupa. Tapi rupa dia diletakkan di Facebook. Itu berharap pada makhluk.
Tadi Ustaz kata tadi, biarkanlah orang nak cakap apa. Itu kalau orang cakap, kalau ditegur oleh yang mengajar, menuntut ilmu, itu kena dengar lah. Tengok jugalah kan. Kalau ditegur, itu kena berubah lah. Memang kita tak sedar perbuatan kita itu, sebab tu kena ada bimbingan. Kalau kita sedang dibimbing, maka setiap teguran itu sila ambil perhatian. Tapi kalau orang tu tak ada kena-mengena, tiba-tiba dia cuba nak provoke kita, tak apa. Kita anggaplah provokasi itu menguatkan hati kita untuk membetulkan diri kita. Boleh. Contoh dikatakan keadaan kau beramal bukan betul, main-main je. Okay, baik. Kita ambillah perkataan itu sebagai kita berharap kepada Allah, ya Allah, aku tak beramal main-main, ya Allah. Aku akan buktikan aku beramalkan nama-Mu, ya Allah. Jadi begitu. Jangan kita kadang mengundang. Bila kita berharap kepada makhluk, kita akan mengundang cacian. Kita akan mengundang makian. Kita akan mengundang kejian. Tapi kalau kita berharap kepada Khalik, di saat kita sedang melakukan ketaatan, kita berdakwah, datang cacian, datang makian, itu lain. Itu menguatkan. Setiap bulan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sendiri yang mengundang hal keadaan itu, maka kita akan rasa resah dengan situasi itu. Kita rasa macam kecewa sangat. Dan kita rasa macam sedih sangat. Sebab orang, kita nak buat baik, nak ajak orang baik pun orang tak suka, Ustaz. Tu perkataan-perkataan begitu adalah perkataan-perkataan yang kita masih lagi melihat pada makhluk. Ketika saat kita menyebarkan kebaikan, melakukan kebaikan. Dan ini antara amalan yang paling susah. Amalan yang paling susah. Sebab kita nak berpaling kita daripada Khalik. Berpaling kepada makhluk untuk kita menghadap kita pada Khalik. Kita berpaling hati kita itu. Supaya kita hanya berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan zahir di saat kita berharap kepada Khalik, berpaling daripada makhluk. Antaranya kita tidak akan banyak melihatkan diri atau tidak mahu kelihatan, tidak mahu dilihat oleh makhluk. Tak mahu. Zaman sekarang zaman untuk dilihat oleh makhluk. Dia Puan Siti Atikah, dia masuk upload ni begini. Upload dalam suasana, nak upload suasana. Kita nak tunjukkan suasana kemeriahan itu, ya silakan. Tapi yang jadi isunya sekarang, kita tunjuk suasana itu, hati kita terlintas nak harapkan pujian. Okay. Jadi benda ini berhalus. Sekali-sekala ya mungkin. Sekali-sekala mungkin. Momen-momen macam tu minta izin Ustaz, saya nak share. Ya silakan. Momen-momen yang kita nak appreciate, nak hargai, silakan. Tapi kalau dah berkali-kali, itu macam pelik lah pula. Dah berkali-kali itu macam pelik lah. Kan? Kejap-kejap upload gambar, kejap-kejap upload, kejap-kejap upload. Pelik tu. Contoh saya, kejap-kejap saya upload, kejap-kejap saya upload. Yelah, kita dah buat amal, buat baik. Katalah saya upload tentang isteri. Orang yang isteri seorang pun upload nak bagi tip-tip kebahagiaan. Kan? Yang ramai isteri takkan tak nak upload. Dia lah paling bahagia sekali kan. Kalau seorang pun dah bahagia, kalau seorang pun dah seronok, kalau dah lebih daripada seorang, beronok-onok lah. Penuh wall saya lah dengan cerita tentang bidadari. Bagi saya untuk apa? Bukan itu orang nak tahu. Orang tak mau tahu itu. Hati-hati. Benda ni halus, hati-hati. Dia tergantung pada niat, tapi tak semuanya kita boleh letak pada niat. Tak apa. Memang tak apa, yang penting niat. Kalau niat yang dipentingkan, maka kita berhati-hati. Berhati-hati. Dia niat akan menentukan buatlah. Kalau niat kita untuk menyatakan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah tu, kita nak menyatakan. Tidak berharap pujian makhluk. Maka bukan itulah intention kita untuk di-upload selalu. Itu maksud saya. Macam dia Puan Siti Atikah dia minta izin. Dia tahu, Ustaz boleh tak nak upload? Saya pun tengok gambar mana macam ni. Okey, saya bagi description lah, saya cakap, silakan, boleh.
Ni kejap-kejap. Sebab nak tak nak, lama-lama kita akan berharap pada makhluk melihat kita. Itu maksud saya. Jadi hati-hati. Berhati-hati. Berselfie tapi jadikan koleksi sendiri bukan untuk dia keumuman. Boleh ke Ustaz? Apa tak boleh, silakan. Ini ceritanya untuk untuk tontonan umum, sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kita kena faham. Kita kena faham bahawa melihat, berharap kita kepada Khalik itu akan mengurangkan perbuatan kita kepada makhluk. Banyak kurang, banyak. Kita akan kurangkan hubungan kait kita dengan makhluk itu banyak berkurang. Bukannya tak boleh kita nak hubungan kita dengan makhluk itu hanyalah hablum minan, berbuat baik. Kita nak berhubung untuk berbuat baik. Lah ni contoh, ni kesimpulan pasal upload tadi ya. Ramai orang nak share moment dalam kamera tapi tidak ada rasa dalam jiwa. Yang nak ditunjuk, aku ada keluarga bahagia. Betul ke bahagia tu? Contoh. Betul ke? Ataupun just nak bagi tahu orang tengok dia bahagia. Bahagia pun sesaat je pun, masa ambil gambar tu, tap. Lepas pada tu, Ya Rabbi. Maksud saya lagi satu, yang lebih tepat, kita nak menunjukkan apa? Yang hal keadaan itu hanya pada Allah. Nak menunjukkan bahagia. Bahagia pada Allah, nak tunjuk apa? Itu kita. Nanti orang akan anggap, orang melihat kita. Romantiknya dia. Betul ke romantik? Itu soalannya. Bahagianya dia. Betul ke bahagia? Itu persoalannya. Ini, kita tak nak hanya merakam momen di kamera. Tapi tidak di jiwa. Jadi kita nak merakam suasana itu di jiwa. Jangan kita sibuk nak. Ini zaman-zaman yang akan kita berharap kepada makhluk untuk melihat keluarga kita bahagia. Sedangkan kita sendiri sedar ucap kacir keluarga kita. Hati-hatilah. Itu maksud dia. Jadi kalau lebih baik tidaklah. Kita ambil langkah untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati. Apatah lagi yang melibatkan hati. Memang hati-hati itu melibatkan hati lah. Jadi sedang jemaahnya muliakan Allah SWT. Jadi makna kata, momen yang kita nak bina itu bukan sekadar untuk tatapan di wall saja. Itu benar-benar nak makhluk tengok. Nak menyatakan kesyukuran. Tu saya kata tadi, saya yang tempoh hari kan, saya tulis tentang keluarga kan. Upload raya ni. Ramailah tengah upload. Macam Puan Siti Atika tadi, salah ke Ustaz nak upload gambar seronok datang jumpa Ustaz? Tak salah. Salahnya bila kita tak renung. Momen ini ada tak? Sampai ke syurga ke tidak? Kita kena bawa benda-benda macam ni. Tidak habis untuk hanya dilihat makhluk. Allah tengok kita. Adakah engkau bersukaria dengan keluarga? Ingat tak nak berjumpa di syurga? Ni aku tengok engkau ni. Aku tengok engkau ni. Allah is watching. Jumpa dengan guru. Adakah kita nak jumpa guru kita juga di syurga? Adakah kita nak bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu dan amalnya? Adakah kita sekadar nak bagi tahu, dia ni rapat dengan ni lah. Dia ni, dia tok guru dia. Dahsyat tok guru dia ni. Kita, benda-benda macam tu tentang hati. Jadi kita nak, Ya Allah, rakamkan momen ini supaya ianya terlaksana realiti di syurga nanti, Ya Allah. Momen tu. Nak Allah tengok, Ya Allah nak tengok, aku nak jumpa balik keluarga aku ni semua ni. Nak jumpa semua. Itu yang kita nak betulkan tu, kena jaga tu. Barang tak apa, Asyarun, tak masalah. Post barang silakan lah.
nak pun untuk niat untuk berjual beli kan, tijarah, tak apa. Ini tentang diri ni, muka, ada moment, ada suasana yang mana kita berharap suasana itu kan, kita berharap suasana bahagia, kita berharap suasana gembira, kasih sayang. Dan hati-hati pula yang melihat gambar, yang melihat pula kita tengok, aku harapkan, dah kita mula berharap kepada makhluk, nak macam sipulan-sipulan. Orang yang tak ada ilmu, dia terus berharap kepada makhluk. Dia tengok, alahai sweetnya, alahai begitu begini. Salah juga. Lepas tu kita tengok, ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah. Aku berharap kepadamu ya Allah. Tak apa puas cita dekat itu, tak apa, tak masalah. Tak masalah. Silakan, itu nak menzahirkan suasana tu. Dan bukannya selalu, tak ada masalah. Untuk makanan ni ada orang kata apa, etika ni lah, ada adab ni lah. Malah dalam bab makan ni, kita kena ingat, dalam kita tunjuk makan, nak jual ke apa ke, kita kena ingat ada orang tak ada makan. Itu je. Barang mungkin tidak beri efek. Bab makan ni je sensitif sikit. Sebab ada orang susah. Ada orang kan ada nak. Jadi, bab makan ni sebenarnya ke restoran saja nak makan. Jarang zaman sekarang nak promote. Semua sekarang ni zaman medsos, sekarang ni zaman promote makan juga. Itu saja. Dulu makan pergi kedai je lah nak makan. Sekarang ni dah ada kemudahan, orang promote bagi orang terliur lah apa. Mungkin orang katalah tak apa, tak salah memang. Tapi ingat, setiap perbuatan kita ini akan mengganggu tidak niat, mengganggu orang tidak. Hati-hati. Bab makan ada etika, adab. Ada adab yang mesti kita jaga dalam bab makan. Kadang-kadang orang berlebih-lebih pula dalam memuji-muji makanan. Hati-hati. Bab makan ada adab dia. Dia tidak semena mudah untuk kita belas begitu je. Sebab ada orang susah tak nak makan. Ada orang susah tak nak makan. Sebab dia keperluan asas kehidupan. Kalau barang-barang yang lain-lain tu, dia bukan keperluan asas. Jadi, ada tak ada efek. Bab makan ni memang makan. Kehidupan perlukan makanan. Dan makanan yang bagaimana, itu kita lah yang mencorakkannya pula. Hati-hati. Jangan jadi orang yang menyumbang kepada menghidupkan syahratut ta'am. Jadi suka pada makan. Syahratut ta'am. Tapi kalau dapur juga, ada pula. Makan sedap kan? Saya ingin nak bagi makanan yang sedap ni kepada siapa yang nak. Inbox saya, 100 orang. Saya sesungguh saya nak bagi ni. Contoh. Ingin saya makan ni, saya jumpa sedap masakan ni, saya nak bagi. Saya nak kongsikan makanan ni kat sesiapa nak. Siapa yang tak pernah merasa makan ni, boleh PM saya. Ada kebaikan kan situ. Siapa pernah makan lobster? Tunjuk. Ni lobster. Nak makan lobster? Okey, saya hari ni saya rajin nak masak untuk 100 orang. Sila siapa nak PM saya. Free ke? Takkan free je. Terpulang lah. Nak bayar-bayar lah. Rasa macam nak bayar-bayar. Tapi kalau betul, saya ingin nak makan. Duit tak ada apa. Tak apa. Memang yang tak ada tu memang saya nak bagi. Yang kalau ada, yang ada duit, jangan nak ngada pula kan. Kau bayar. Share resepi. Resepi tak apa. Share resepi okey lah. Ni yang gambar siap makan lagi. Meleleh helio kita dengar. Ya Allah. Kita tengok pun terliur kita. Macam tu. Lepas tu kalau makan sedap, jangan makan seorang. Makan ramai-ramai. Kan saya dah bagi tu. Kalau bab makan ni, makan ramai-ramai. Durian black thorn. Ni durian black thorn. Saya makan seorang tidak. Siapa nak makan dengan saya ramai-ramai, bagi tahu saya. Tapi terhad dan ramai-ramai pun terhad lah. Setakat hari ni, kapasiti saya setakat ni saja. Jom makan bersama dengan saya. Kan senang begitu. Tapi utama kalau keluarga lu, yang paling dekat. Duk promote kat orang, keluarga sendiri tak merasa. Jangan nak ni. Boy marah. Share makan untuk bagi orang makan, tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi kalau dia share makan, tak ada susah. Ada orang tertentu je boleh dapat makan. Yang tu payah sikit.
Dia payah sikit. Itu hati-hati lah. Sebab kita mewujudkan satu perbezaan dan perbandingan. Ada orang yang susah kadang-kadang nak makan nasi lauk telur pun payah. Kita makan sedap-sedap. Itu kena jaga suasana tu. Jangan sampai mengundang suasana yang tidak menyenangkan. Itu Islam sangat menjaga benda-benda macam tu. Baik, jadi sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kesimpulan, hati-hati daripada hati yang berpaling daripada Khalik, berharap kepada makhluk, hati-hati. Apa yang kita bincangkan, kita telah terangkan tadi, kita akan sambung pada sini akan, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Kesimpulan tak payahlah nak pun kalau ada rasa berbelah bagi, itulah. Kadang benda tu ada. Kadang was-was tu datang. Jangan buatlah. Betul lah tu. InsyaAllah. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya, tak kekurangan, tak kasar kata, tu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Zul dan semua jawatan kuasa surah An-Nur. Alhamdulillah. Dan semua jemaahnya meraihkan, mengimarahkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.